hafal 50 ni lah. Jadi istina iftikar ni lah kandungan sifat kandungan la ilaha illallah. Itulah kandungan la ilaha illallah. Jadi belajar tauhid ni kita biasa dengar perkataan la ilaha, apa istina iftikar. Kalau kita tak tahu apa istina, apa iftikar, maknanya kita tak belajar tauhid yang betul lah. Itu nama dia rukun ketuhanan. Itu nama dia rukun ketuhanan. Apa rukun ketuhanan? Sifat yang mesti ada untuk melayakkan Allah itu dipanggil Tuhan. Melayakkan Allah itu dipanggil Tuhan. Pertama sifat pertama nama dia uluhiyah, sifat ketuhanan. Kedua nama dia nubuwah, sifat kenabian. Ketiga nama dia sami'ah, perkara-perkara yang gaib. Ini 3 topik yang disentuh dalam bab tauhid. Perkara-perkara yang disentuh adalah 3: uluhiyah, nubuwah, kenabian, dan perkara-perkara yang gaib namanya sami'ah. Ini 3 perkara yang tauhid lah. Semayang tak belajar tauhid. Puasa, zakat, haji tak belajar tauhid. Dengki, sombong, syukur, reza, sabar tak belajar tauhid. Itu bab lain. Ini pada ayat belajar tauhid 3 perkara. Apakah tujuan belajar tauhid? Untuk mengelak 4 perkara. Ini yang selalu saya sebut ni lah. Untuk mengelak 4 perkara. Apakah 4 perkara? Jangan jadi syirik. Nak elak je syirik. Jangan jadi murtad. Jangan jadi kafir. Jangan jadi kufur. Kufur ni perbuatan yang menyebabkan kafir. Kafir ni panggilan. Jadi tujuan macam ini jangan jadi 4. Dalam tauhid syarat tidak jadi kafir dengan syarat dia mestilah mengenal akan Allah. Mengenal akan Allah. Wah, pasti masuk taman kena wire dulu. Wire kabel. Tak tahan Ustaz. Kabel ni kalau ikut spek dia 18 kaki daripada sana. Tapi lalu ni dia tak ikut spek. Dia mesti 18 feet. Wire telefon ke wire apa. Okey. Rukun ketuhanan istina. Apakah sifat-sifat istina pada sifat 20? Aku nak kena tulis. Istina ni maknanya terkaya. Pertama, apa? Wujud. Kedua apa? Qidam pada istina. Nanti dah terang kenapa sifatnya ada pada istina, kenapa bukan pada iftikar. Lepas tu baqa. Lepas tu mukhalafah lil hawadis. Lepas tu qiyamu bin nafsi. Okey, ada berapa dah? 5. Ada berapa? 5. Oh, ada dia. Lepas tu sami'an basiran
Sama basar kalam. Persamian sama basar kalam. Jadi dah ada berapa? 2, 4, 5, 8. 8 lah. Sama basar kalam. Lepas tu ma'nawiyah untuk 3. Sama basar kalam. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Mula-mula 5 dulu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis, qiyamuhu binafsi. 5. Yang 5 campur 3, sama basar kalam, sifat ma'ani. Lepas tu kawankan dengan ma'nawiyah. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi 6. 6 campur tadi 5. Okey. 5 jadi berapa? 11. Lepas tu sifat mustahil dia 11 juga. Jadilah sifat ni 22. Dua lah. Dia jumlah ni mesti 80. Kalau 20 sifat wajib, 20 mustahil. Okey, saya nak terang kenapa wahdaniah tidak masuk dalam istighnah. Dia masuk dalam iftikar. Iftikar ni maksudnya semua makhluk berharap pada dia, pada Allah. Bila Allah itu esa, wahdaniah, dia hanya boleh beri rezeki, dia hanya boleh tolong, dia hanya boleh beri manfaat, mudarat. Jadi semua makhluk harap pada dia. Bila sifat itu menunjukkan semua makhluk harap pada dia, sebab itulah dia diletak di bawah iftikar. Itu nak faham itu. Kudrah. Kudrah juga bawah iftikar. Bila cerita iftikar, dia akan faham istighnah. Bila Allah itu berkuasa, hanya dia yang berkuasa, yang lain tak ada kuasa, maka jadilah dia semua makhluk marah pada dia. Kenapa? Hanya dia yang berkuasa. Hanya dia yang berkuasa. Sebab itulah sifat kudrah diletak di bawah iftikar. Iradah. Dia aja yang ada kendak. Dia aja yang boleh buat apa yang dia kuasa. Makhluk lain tak boleh buat. Dia aja boleh menentukan orang ni kaya, orang ni miskin, orang ni sihat, orang ni sakit, orang ni ada anak, tak ada anak. Dia je menentukan. Bila dia aja menentukan, pastilah makhluk mengharap pada dia. Sebab itulah iradah dia diletakkan pada iftikar. Kalau kita kata wujud, bukan iftikar. Kenapa wujud letak pada istighnah? Dia wujud hakiki. Dia tak perlu orang wujudkan dia. Bila dia tak perlu, apa yang jatuh? KP. KP bertepang. Kena tak terkursi lah. Tu ada klip tu. Hanya dia je yang wujud. Makhluk lain sebenarnya tak wujud, tapi diwujudkan. Hanya dia yang wujud. Bila hanya dia yang wujud, dia tak perlu siapa yang wujudkan dia. Bila dia tak perlu, mana dia istighnah. Dia sedia ada di qidam. Tengok penerangan dia. Dia sedia ada di qidam. Dia tak perlu apa-apa adakan dia. Bila tak perlu, sebab itulah qidam ini letak bawah istighnah. Istighnah ni mana apa? Tak perlu, tak berhajat, tak menumpang, tak berasyak pertolongan. Dia bakar, dia kekal. Jadi dia bila dia kekal, dia tak perlu apa-apa. Tak perlu siapa nak macam nak jadikan dia balik, tak perlu. Kenapa? Dia memang kekal. Macam kita ni besok mati, Allah hidup bagi kita balik. Allah hidup bagi kita balik untuk bicara lah. Jadi kita bergantung. Tapi Allah ni dia kekal. Bila dia kekal, dia tak perlu apa-apa. Bila tak perlu apa-apa, sebab itulah dia letakkan bawah istighnah. Dia mendengar, dia melihat, sama basar. Tak perlu orang beritahu dia apa-apa suara yang ada atas muka bumi ni. Ini bunyi ini sekarang, ini bunyi ini, tak perlu. Kenapa? Dia ada sifat mendengar dan sifat melihat. Dan dia sifat mendengar melihat dia inkisaf.
Dia melihat apa jua, mendengar apa jua yang mawujud. Jadi dia tak perlulah apa-apa untuk orang beritahu dia ni sekarang macam ni, dia tak macam ni, tak perlu. Bila tak perlu, nama dia istina. Itu sebab dia kenapa Selamat Bahasa Kalam ni nama ni. Dia tak perlu. Sebab dia tak perlu tu nama dia sekaya. Tapi yang belah-belah ibtikar menunjukkan orang Arab kat dia. Kenapa? Dia yang ada ilmu. Apa jadikan kita akan datang. Dia yang ada ilmu. Dia mengetahui. Dia tak perlu belajar. Dia tak perlu orang yang beritahu dia tahu. Lepas tu ilmu tu, bila dia ada ilmu, dengan ilmu ni dia perlu buat apa-apa. Dia memberi manfaat dan memberi mudarat. Lepas tu makhluk semua Arab dekat dia. Bila makhluk Arab dekat dia, jadilah sifat ilmu itu diletak pada ibtikar. Lepas tu ada dia punya qudrah, iradah, ilmu, hayat. 4 ni campur wadaniyah. Jadi yang 4 ni ada dia punya kaunuhu dia. Ada maknawiyah dia. Kaunuhu qadiran, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman. Jadi ada berapa? 2, 4, 6, 8, 9 kali 2, 18 sifat. Kali 2 ni mustahil lah. Jadi 18 sifat ibtikar, 22 sifat istina. Jadilah 40. 40. Apakah sifat tambahan yang tak ada dalam sifat 20? Mustahil. Pada wajib istina ada 6 sifat lagi. Jadi tadi 18 campur 6, 24. 22 campur 6 lah. 20 campur 6, 28. Apakah sifat tambahan istina? Tulis lah. Satu, wajib Allah tidak mengambil faedah daripada hukum dan perbuatan. Wajib Allah tidak mengambil faedah. Lepas tu mustahil dia Allah mengambil faedah. Ada 2 dah. Jadi 6. Tiada wajib Allah membuat kemungkinan. Kemungkinan ni benda ada tak ada. Mustahil dia wajib Allah membuat kemungkinan. Tadi dia punya sifat wajib dia tidak wajib membuat kemungkinan. Sifat mustahil dia wajib Allah membuat kemungkinan. Inilah istina. Lepas tu wajib tiada sesuatu memberi bekas. Wajib pada istina ni, wajib kita kata tiada sesuatu pun yang beri bekas. Lepas tu mustahil sesuatu memberi bekas. Jadi semua ada berapa? Ada 6. Jadi istina dia 22 campur 6, 28. Ibtikar ni ada 4 tambahan. Memberi bekas sesuatu dengan zatnya, wajib. Sifat wajib. Mustahil tiada memberi bekas akan zatnya. Mustahil zat Allah tidak memberikan. Wajibnya, wajib dia memberi bekas. Lepas tu nombor 3, wajib baru setiap alam. Lepas tu nombor 4, mustahil alam ini kidam. Okey. Jawapan dia ada dekat muka surat 12 dan 13. Saja aku dengar kau tu salin lah. Kali ni saja dengar tu salin lah. Jawapan dia ada dekat belakang. Tu dia. Isi kandungan
kandungan istina dan iftikar. Dah hafal 50 ni lah. Jadi istina iftikar ni lah kandungan sifat kandungan la ilaha illallah. Itulah kandungan la ilaha illallah. Jadi belajar tauhid ni kena biasa dengar perkataan la ilaha, apa istina iftikar. Kalau kita tak tahu apa istina, apa iftikar, maknanya kita tak belajar tauhid yang betul lah. Itu nama dia rukun ketuhanan. Itu nama dia rukun ketuhanan. Apa rukun ketuhanan? Sifat yang mesti ada untuk melayakkan Allah itu dipanggil Tuhan. Melayakkan Allah itu dipanggil Tuhan. Okey, nak tanya bertanya. Sekali nak tanya apa-apa dalam bab agama ni, tanyalah. Mic kat mana, Man? Kat belakang dah ada barang tak? Saya dengar orang tadi ni. Jenuhnya dia tengok belakang dia dah. Man, mana Man? Mana hilang ni? Mama tidur kali? Tanya soalan. Ustaz tak bagi tidur tu kata dia. Mana Mat ni, Mat? Mana kita? Tak ada. Ada pada mana ni. Nak tanya soalan solat ke apa-apa, saya boleh jawab. Ustaz nak tanya satu lah Ustaz pasal ni. Jamak. Jamak tak ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ainul Jariah. Nak tanya apa? Kalau Dekat-dekat sikit mulut dengan mic tak dengar. Ustaz dengar tak? Dengar. Macam mana? Oh, nak jamak tu rasa tanya Ustaz. Dia taraf starting. Apa Ustaz? Kuatkan akidah kita ni ya. Nak kuat akidah kita. Dan ajak keluarga kita sekali. Dan ajak keluarga kita. Okey, soalan ni apa? Macam mana Ustaz nak galakkan dulu? Nak galakkan dia orang belajar tauhid lah. Supaya dia orang faham kenapa. Ayat apa nak cakap? Ayat dia, motivasi ke apa? Ayat power. dia satunya begini. Macam mana Rasulullah ada orang perempuan bawa anak. Anak dia ni gigi dia rompong, gigi dia rosak lah. Maka anak dia, perempuan dia kata, "Ya Rasulullah, kau nasihat anak aku sikit. Dulu anak gigi rosak pun jumpa Nabi. Nasihatlah dia jangan makan gula banyak-banyak." Rasulullah kata, "Bawa balik. Nanti lagi 2 minggu kau bawa dia jumpa aku." Lepas 2 minggu perempuan dia datang, ibu dia datang, bawa anak dia. Rasulullah kata, "Wahai anak, kau kurangkan makan gula, makan manisan lah, supaya gigi tak rosak." Terperanjat ibu ni, dia kata apa? Kalau ini saja, tak payahlah tunggu 2 minggu. Patutnya 2 minggu lalu kau boleh cakap perkara ni kepada Rasulullah. Tak payah datang balik. Rasulullah kata, aku suruh kau balik dan aku pantang makan gula 2 minggu. Lepas tu baru aku cakap, supaya benda ni datang daripada hati aku dan jatuh pada hati anak ni. Kita cakap dan kita usaha pada diri kita untuk merasakan tauhid pada Allah ni penting. Kita rasa betul dulu. Rasa betul, baru kita boleh cakap dengan keluarga kita lah. Tapi siapa itu kita cakap lah. Cakap belajar tauhid. Kita tak tahu perkataan kita yang mana menyebabkan tersentuhlah dia pada hati dia. Kita tak tahu. Tapi kalau kita cakap dia tak nak, kita tak boleh berkuasa lah. Itu je lah. Allah akan pilih dengan cara dan kaedah dia yang kita pun tak tahu. Macam dia pilih kita lah. Dulu mana kita nak belajar tauhid?
kat surau dengar lah apa benda belajar pula tu. Ada yang bagus tapi kita tak tahulah, kita dengar tidak betul. Tak dengar. Betul ni? Datang-datang gitu dengar landau-landau balik. Tapi bila satu hari Allah letak kepada diri kita kepentingan ni, dan tak ada orang boleh halang. Kadang-kadang dia letak melalui kawan kita ajak. Kadang-kadang dia letak melalui ujian. Dia bagi kita sakit. Akhirnya kita dah sakit tu kita dapat satu hadiah yang lain. Kalau kita sabar dan sakit, dia bagi kita hadiah. Apa hadiah dia? Kita rasa penting nak belajar tauhid. Ada orang melalui beberapa pengalaman lah. Kalau ikut Abang Din dulu, saya tanya Abang Din mana kenal saya? Tak kenal. Satu hari dia kata, Ustaz kat rumah, tak tahu apa nak buat Abang Din. Pergi surau, Ustaz tak datang. Dia pun balik rumah, biasalah tengok FB. Jumpa My KTV tu. Lepas tu dia tengok pula waktu tu saya tengah live. Akhirnya dia bersitu lah, dia dengar. Dia kata dia faham pula dia apa saya cakap. Jadi teruslah dia mengikuti. Jadi aturan Allah ni, dia jumpakan kita dengan kebaikan ni, dia ada cara-cara. Lepas tu Allah ni dia kata kat Latif, dia tak ada sergah kita, tak ada kita terpanjang tidur juga belajar, tak ada. Dia cara dia sergahkan kita dengan lembut lah. Tak ada dia bagi kita sakit, kadang-kadang dia bagi kita sakit. Ada cara gitu, ada cara dia bagi kita cara lain. Jadi doa dengan Allah, minta dengan Allah, berilah keluarga aku sedar seperti mana aku dah sedar. Allahumma hadini fima hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah seperti mana orang-orang yang telah engkau beri hidayah. Banyak orang Allah beri hidayah. Sayyidina Umar yang nak bunuh Nabi, tapi akhirnya dia dapat hidayah juga. Jadi doa tidak berhenti lah. Jangan putus rasa doa. Dan boleh juga ulama kata hantar zikir dekat hati dia. Baca la ilaha illallah 1000, niat hantar dekat diri dia, hantar dekat hati dia. Baca zikir niat pada hati dia pun boleh juga orang nak buat. Tapi kena rajin lah, kena rajin. Buat benda kena rajin. Dan banyak pengalaman kawan-kawan kita yang dia berjaya ajak adik-beradik dia, ajak kawan-kawan dia, ajak anak dia. Ada, tak semua orang boleh buat lah. Hatta saya sendiri buat, adik-beradik saya pun tak semua ikut. Adik-beradik ipar dia dah ikut 2 orang. Kakak ipar, Masih Tahu, Mutazlah ada dah ikut. Adik-beradik lain kita panggil juga, tapi kadang-kadang tak berapa ni lah. Antaranya faktor tua tak sihat kan, dan macam-macam lah, banyak benda yang menghalang dia. Jadi selagi kita sihat ni, kita ikut dan jangan putus asa untuk mengajar. Ingat perkataan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mereka yang belajar dan mengajak orang untuk belajar, di mana di langit dia dipanggil orang besar Tuhan. Imam Ghazali cakap, ni belajar dekat surah Jabar. Allah panggil kita ni orang besar. Orang besar ni orang utama lah. Walaupun dekat dunia ni kita hanya orang biasa, tapi kita dipanggil orang besar. Kenapa dipanggil orang besar? Sebab kita mengajak orang pada kebaikan. Dia belajar dan mengajak orang pada kebaikan, dipanggil dia orang besar Tuhan. Okey, lain jalan, sila. Mana belacan tak sampai. Tadi banyak kali dah kurang cakap 20 Ustaz, tadi tu pasal jamak tu. Jamak, soalan jamak. Macam saya ni kan, saya selalu travel hari-hari pergi airport. Dari airport 50 km. Tapi saya tak tahu next destination tu, saya tak tahu. Mungkin pergi dekat, mungkin pergi Genting, mungkin pergi maknanya next destination tu mungkin melebihi 100 km. Okay. Jadi boleh tak saya sampai di airport tu 50 km saya jamak tu? Tak boleh. Tak boleh Sebab destination tak tahu. Kalau Abang Zaidan tahu, lepas ni pergi airport, panggil orang pergi Ipoh, boleh jamak. Lagi tak tahu, tak boleh. Mana di airport tu saya tak boleh jamak lah. Tak jamak. Selepas saya keluar tahu Ipoh, maknanya kalau belum boleh jamak. Boleh jamak. Katakanlah sekarang ni Zuhur. Abang Zaidan Zuhur, kita pergi Ipoh, boleh jamak. Lain orang taksi tak tahu lagi mana. Ipoh dah sampai tempat lain. Betul. Dia penting mesti tahu destinasi. Kalau ni kita KL, kita tahu kita lagi Melaka. Jadi perjalanan ni kita jamak lah. Okey. Kalau kita dah tahu, kalau orang cakap kita nak pergi mana? Mana-mana lah pergi. Nanti dah kita berjamak, tak boleh. Okey, katakanlah lagi satu Saya daripada rumah Kajang pergi Shah Alam. Lepas tu situ dah lebih kurang dalam 40 km lah. Lepas tu saya pergi daripada Kajang tu, daripada Shah Alam tu saya pergi masuk KLIA. Hantar dia ke KLIA. Yang tu dah boleh jamak belum?
Berapa? Salah KL berapa? Salah KL lebih kurang 40 jugalah. Kira 50 lah. 90 lah. Boleh jamak Boleh jamak? Boleh Kita boleh jamak. Kenapa? Dia pergi KLIA. Dia nak daripada rumah pergi Kajang KLIA jarak berapa? 50. 50. Tapi atas sebab sekecil-kecil sebab kita pergi setempat, lepas tu kita pergi KLIA, jarak dia dalam boleh jamak. Boleh jamak Sebab apa? Nak ambil orang ni. Yes. Jadi boleh jamak. Yang tu dah confirm. tu boleh jamak. Kalau saya KLIA saja belum boleh lagi. Dah boleh. Okay, Tapi orang tu mesti cakap dengan kita, jauh je dia ambil orang Kajang kalau pergi airport. macam mana? Dia jauh dia bagi dia ambil orang Kajang pergi airport. Saya kadang-kadang daripada Kajang saya pergi Shah Alam. Daripada Kelang ke, Kajang pergi Kelang, daripada Kelang tu hantar dia ke airport. Oh memang ada janji lah. Ada macam-macam ustaz. Oh dia dah ambil orang lain. Ada yang ambil kat Ipoh, daripada sini ambil Ipoh, hantar ke airport pun ada juga. Airport KLIA. Saya pergi Ipoh, bawa dia pergi KLIA. Amboi. Daripada Melaka pun ada. Pergi Melaka, hantar ke KLIA. Dah sana dia terus pergi KLIA. Tak, kadang-kadang dia macam tu. Dia dah ni kan, dia tak nak boleh. Dah biasa lah. Dah biasa. Tu bagus tu, dia dah biasa. Dia dah Sepi sebagus tu. Dalam tu pasal ceramah ke dia boleh dengar. Dia nak ambil macam kita lah. Ya, kadang-kadang Kalau kita itu boleh jamak. kita confuse kadang-kadang kan. Pergi Ipoh pun boleh jamak lah. Ya, 200. 250 kan? Lebih kurang 200. 200 lebih kan? 200 kan. Customer dia mesti perempuan je. Customer dia perempuan. Rahsia. Rahsia. Kalimah dengar lah. Dia boleh kita pasal saja. Boleh? Boleh kasar saja. Sampai di mana asal? Sampai asal 2. Sekarang Johor buat 2. Asal kan buat 2. Boleh ke? Kalau macam tu hari-hari kita tak perlu niat musafir ustaz. Tak perlu. Tak perlu Bila kita tahu destinasi, kita tahu orang musafir. Musafir ni tahu je niat. Tahu je niat. Tapi banyak jelah. Kita kena pastikan kita ni dalam musafir lah. Macam musafir. Jadi kalau minimum jarak yang diwartakan pada mufti ialah 81 lah. Walaupun dalam negeri. Walaupun dalam negeri. Ada dalam negeri Selangor pun. Walaupun dalam Selangor pun. Tapi nak mula jamak tu adalah keluar daripada Kariah. Ya. Masjid yang report pada Kata Permai tu lah. Ya. Masjid apa? Dari Kajang. Bukan Kajang. Bukan Kajang. Oh dia macam jauh Jauh. Dia pasal belum ada masjid dekat je tak ada. Masjid Surau dia lah, Surau Jemaat. Surau pun report pada masjid. Masjid, dia masjid. Betul lah tu. Masjid Jamek Kajang. Masjid baru nak buat. Baru nak buat tu. Man, kau bagi mic Man. Siapa yang jaga depan? Ustaz. Siapa sampai ni? Hello, Assalamualaikum Ustaz. Bisu, Lubuk Cina. Last soalan. Ni pasal sembahyang fardu Ustaz. Fardu? Okey, lepas Masjid bila dia baca tak dengar apa tu? lepas Bilal baca untuk solat Ahmad iqamah. Lepas Bilal iqamah. Okey, lepas tu imam suruh rapatkan saf semua. Sebelum solat tu imam dia baca As-salatu jami'ah rahimahullah tu. Adakah ia sunnah ataupun sebab saya tahu saya pun saya pernah dengar ini untuk solat sunat. Kita panggil tu untuk solat sunat. Tapi kalau untuk solat fardu tak ada sunnah membaca macam ada. Okey. Itu je soalan dia. Dia as-salatu jami'ah ni qomat untuk sembahyang sunat yang bukan dibaca oleh imam. Tetapi boleh dibaca sebagai doa imam. As-salatu jami'ah atau as-salatu jami'ah, solat jemaah ini rahimakumullah, moga-moga kita mendapat kasih sayang Allah. Itu boleh. Pada qasad doa imam dengan makmum, itu boleh lah. Tapi pada sunnah menyebut bukan daripada imam. Bukan daripada imam. Okey, dah sampai ni. Tengok belah kiri. Macam menarik je tu saja tu. Merontak kan? Merontak. Merontak. Okey, turun sini lah. Sekarang ni pukul 12. Kita bagi masa dalam berapa ya, Amelak? 1. 12.45 kan? 2010 lah. Sebab kita ni kan tengah jam sampai lah masjid kan? Dia ada jam sana.
Sampai 12.50 lah. 50 kan ayah.